Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Al-Fadil Tuan-tuan Imam yang bahagia pengurusi dan ahli-ahli jawatankuasa masjid di barisan para pegawai masjid, para ustaz, ustazah, pimpinan masyarakat, jamak datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan hajah, para jamaah muslimin muslimat rahmat Allah sekalian. Alhamdulillah. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita rafakkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya dengan inayah dan izin Allah kita masih lagi diberi ruang dan juga peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus kita berada di alam ini. Kita melangkah masuk ke tahun perkiraan seterusnya 2023. Dalam erti kata tuan-tuan, bila mana melangkah saja tahun, maka umur kita meningkat. Bila sebut umur meningkat tuan-tuan, kita sebenarnya menghampiri ajal kita. Ini yang hakikat yang perlu kita pasti. Kerana kematian itu dia tak berganjak, dia berhenti tuan-tuan. Tetapi kita yang menuju kepadanya. Makin dekat. Kalau ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala umur kita 63 tahun. Sekarang umur 60, mana ada 3 tahun je lagi. Ibarat macam tu tuan-tuan. Masuk tahun lagi depan 62. Dah 2 tahun lagi. Masuk lagi sekali tuan-tuan. Dalam keadaan kita tak tahu. Kalau tahu kita boleh buat pengumuman. Mana minta Bilal bertugas ke, khatib bertugas. Makluman kepada 3 jemaah kita yang bakal arwah pada bulan Januari ini, mohon buat persiapan, persediaan yang sewajarnya, tuan-tuan. Tapi kematian itu kita tidak tahu. Selalu saya sebut apa yang pernah disebut oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah tentang realiti hakikat kematian. Fakam min sahihin mata min ghairi illatin, berapa ramai orang yang sihat mati tanpa ada penyakit. Wa kam min saqimin asyahinan minad dahri, dan berapa ramai orang yang sakit menderita terus menerus hidup di alam ini. Sakitnya palihlah tuan-tuan. Perasaannya kadang-kadang obat tu seberkah. Kalau kita ngetih dengan dia tuan-tuan, kadang-kadang dah ada keluar satu pouch tu, plastik tu, satu bag, zrit, buka zip tu, dekat setengah pinggan tuan-tuan. Obat itu, obat ini, hak separuh, hak penuh, hak yang bagai-bagai tuan-tuan. Syahinan minad dahri, tapi terus menerus hidup di alam ini. Tiba-tiba orang yang sihat pergi dulu tuan-tuan. Sebab itu kita bila mana kita sihat, kita jangan fikir lambat lagi kawan ni mati. Bila kita sakit, Allah taklah mudah agamanya kawan ni. Tuan-tuan, sakit atau sihat bukan jaminan mesti mati. Yang dikatakan bila mati tuan-tuan, ajal kita sampai. Baru 2 minggu lepas, tuan-tuan, saya ke KLIA, kebetulan mengantar abang pergi umrah, tuan-tuan. Sampai situ dalam pukul 5 pagi lah, tuan-tuan. Begitu urusan begitu begini, masuk subuh, surau di KLIA itu, bertemu dengan satu orang yang lama dah saya tak jumpa. Punya bekas anak murid saya, pelajar saya masa di Al-Ihsan dulu tuan-tuan. Rasanya last jumpa pun rasanya masa dia sekolah dululah agaknya tuan-tuan. Bayangkan saya tinggalkan Al-Ihsan 2012 tuan-tuan. Sekarang dah masuk 2020.
masa tu 2022 lagi lah, Disember 2 minggu lepas tuan-tuan. Walaupun 2 minggu lepas tapi hakikat tahun lepas lah. Cerita dia tuan. Ya. Saya tegur dia, saya beri salam. Dia pun macam pinga-pinga dia kata, Assalamualaikum. Ustaz, dia kata dia. Ustaz perasan lagi ke saya? Saya rasa muka tu perasan lah. Ya. Apa nama, cuma nama dan juga apa nama, bila dia belajar dengan saya pun saya tak ingat lah tuan-tuan. Ya. Maklumlah, dia cikgunya gitulah tuan-tuan. Dia pelajar ni silih berganti keluar. Masa saya di kuliah lagi dahsyat tuan-tuan. 700 orang sekali keluar. Ya, tertenam habis. Tahun depan masuk lagi yang baru tertenam. Keluar lagi, masuk baru tuan. Tak ada nak kena beria tuan-tuan. Ya. Jadi berborak ada apa kata dia lain nak berangkat ke mana? Ada kata ngantar ayah, dia kata. Ngantar ayah nak pergi umrah. Saya kata saya mengantar abang saya nak pergi umrah, mungkin flight sama kot kata. Mungkinlah kot kata dia. Borak-borak gitu-gitu jadi apa nama perbualan kami terhenti di situ. Kemudian saya pun selesai urusan saya. Kemudian dalam perjalanan balik setelah dah apa nama abang saya pun dah masuk ke bawah, dah turun ke bawah tu pergi antarabangsa tu, saya pun beransur lah tuan-tuan. Bila balik nak pergi dekat lift tu, nak pergi tu ke parking, tebung dia sekali lagi. Ya. Salam lagi lah kata dia. Dah nak tanya dia nak balik Kuantan ke? Dia memang duduk di Kuantan. Balik Kuantan. Nak balik Kuantan insya-Allah. Tak apalah, saya stay back dulu dekat apa? KL ni saya kata. Ya. Sebab besok saya ada flight pula. Saya pula punya flight tuan-tuan. Jadi besoknya tuan-tuan, sementara nak menunggu boleh gate buka, saya duduk-duduk tuan-tuan. Ialah orang zaman sekarang kadang-kadang benda bahan bacaannya banyak, walaupun buku tak ada tuan-tuan, tapi bahan bacaannya dalam ini. Belik tengok Facebook, satu apa nama wall bekas juga pelajar saya, dia hantar gambar ada sahabat dia meninggal. Saya tengok pati-pati, ini bukan ke budak yang aku jumpa semalam. Terkejut saya tuan-tuan. Saya tak puas hati. Saya call orang yang apa, pelajar saya yang update status tadi. Tanya dia, ni yang meninggal ni bukan ke nama ni? Dia kata, yalah ustaz. Semalam bukan ke dia menghantar ayah dia ke KLIA? Ya, memang dia lepas balik pada KLIA, dia balik Kuantan. Apa hari saya tak ada dengar bila tu isi kejutkan dia, tak sedar dah, dia tak bangun dah. Kalau sebelum tu dia ada lagi respon, lepas tu ada gerak, lepas tu kejut sekali lagi tak ada dah, tak bergerak dah. Saya kata semalam saya baru jumpa dia di KLIA, bersembang agak panjang juga dengan dia. Dia sihat, senyum, ceria, tak ada hari lalu orang sakit. Tuan-tuan, meninggal dia, ya, pada usia awal 30-an. Ya. Itulah bila saya mengenal balik, ya, apa yang disebut oleh Imam Syafi'i rahimahullah, fakam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa ramai orang yang sihat. Fikir sihat ni tuan-tuan tak kena tahan buat fikir sihat lah tuan-tuan ni. Tuan-tuan yang datang ke masjid ni, kalau doktor kata pakcik tak boleh pergi ke masjid, pakcik tak boleh balik rumah, pakcik kena tahan buat ni, pakcik tak sihat ni. Itu iyalah, maknanya kita akulah bahawa kita tak sihat. Tapi kalau kita dibenarkan balik, hanya makan ubat ikut jadual dan sebagainya, kita kira sihat lah tuan-tuan. Sebab kita boleh berjalan datang ke surau, ke masjid. Nak cerita tuan-tuan, ya. Elok semalamnya berjalan, ya, sampai ke KLIA, balik Kuantan. Saya kata insya-Allah ada masa kita jumpa lagi di Kuantan, sebab lama dah tak jumpa dan tak tahu pun dia duduk kat Bukit Rangit tuan-tuan. Ya. Ni kali Allahu Akbar. Fakam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa ramai orang sihat mati tanpa ada penyakit. Fakam min saqimin 'asha hinan min ad-dahr. Berapa ramai orang yang sakit menderita. Kat hospital tuan-tuan, berapa ramai orang yang masuk ward tu sakit tuan-tuan. Tapi ya, mungkin besok, mungkin lusa, mungkin minggu depan discharge dah dia, keluar dia daripada hospital. Ada setengah orang tu koma tuan-tuan. Ya, dia pun tak tahu apa orang buat pada dia. Tuan-tuan, 2 bulan, koma seminggu, koma 2 minggu, koma 3 bulan. Tuan-tuan tak sedar benda. Syahinan min ad-dahr, terus menerus hidup di alam ini. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita dalam bab mati ni tuan-tuan,
Seringkali dalam kehidupan kita, kita jarang bincang pasal mati, tuan-tuan. Bila masuk tahun baru, kadang-kadang kita tak tersentuh pun memikir, masuk tahun baru di mana aku ni mungkin barangkali silap-silap, tak tahu takdir Allah, mati tahun ni macam mana aku gambarnya. Jarang, tuan-tuan. Kita dah fikir, tahun ni aku nak begini. Lagi 3 tahun aku nak begini. Lagi 5 tahun target begini. Kita banyak memikirkan hidup dan hidup. Tuan-tuan, bukan tak boleh. Boleh. Ya, kata hukama, i'mal lidunyaka, beramallah untuk dunia kamu, ka'annaka ta'ishu abada, seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika, tapi ingat, beramallah untuk akhiratmu, ka'annaka tamutu ghada, seakan-akan seolah-olah kamu akan mati besok hari. Berapa ramai dengan kita, tuan-tuan, tak saat disujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menaikkan solat, ya Allah, dapat lagi dah aku sembahyang sujud kepadamu ya Allah besok hari. Tak ramai, tuan-tuan, orang fikir pasal itu. Fikir besok itu ini, lusa begitu, besok start kerja, besok begini, tuan-tuan. Bukan tuan-tuan sajalah, saya pun begitu, tuan-tuan. Minggu ni saja tengok jadual schedule, mesyuarat di sini, perjumpaan ni, itu gini, tuan-tuan, ya. Tapi kena ada celah dalam diary kita itu, schedule kita, tuan. Kalaulah aku mati, apa yang aku nak bawa, tuan-tuan. Nabi kata apa? Iksiru zikra hazimil lazat. Iksiru zikra hazimil lazat. Perbanyakkanlah mengingati akan pemutus segala kelazatan duniawi. Apa dia, tuan-tuan? Kematian. Nabi suruh kita banyak ingat mati, tuan-tuan. Banyak fikir pasal mati. Ya. Yang ini yang kadang-kadang tak masuk dalam jadual pemikiran kita, perbincangan minda kita, ataupun diri kita dan juga ahli keluarga kita, staf kita, pejabat kita pun tak ada, tuan-tuan. Ya. Sebab itu bila kita fikir kita hidup tu yang kita selalu tangguh. Ya, tak apalah, aku pencen besok aku pergilah ke masjid. Itu yang biasa ungkapan yang biasa dengar, tuan-tuan. Sebab tu kita tengok masjid ni berapa ramai anak-anak muda yang datang berbanding dengan anak-anak tua. Ya, ataupun mantan orang-orang muda, ya, bekas-bekas orang muda. Kebanyakan ya, yang dah kata orang ya, 5 series ke atas lah, tuan-tuan. Mana yang 3 series, mana yang 2 series, tuan-tuan. Ada, bukan tak ada, datang kadang-kadang boleh bilang, tapi cuba tengok yang 6 series, 5 series, majority. Pasal apa? Masa tu dah baru sudah mikir pasal mati, tuan-tuan. Pakai mikir pasal akhirat. Bukan mati ni transit sementara je, tuan-tuan. Akhirat tu yang sebenarnya. Yang tu series ni, tuan-tuan, masih lagi yang usah kata yang hak belasan usah khabar lah, tuan-tuan ni. Rela main gitar tepi longkang, gereng bukan sini lah, tuan-tuan. Kadang main bola, tuan-tuan. Selagi nampak bola tu tendang. Tenang tu tak nampak, tak kena dah. Gelak dah kita punya. Baru berhenti. Bukan tak dengar azan berkumandang sana sini. Tapi dah bola juga yang dikejar, tuan-tuan. Ya. Sepatut dah tahu nampak orang pep motor, surah pep ke masjid. Tak imam lalu. Surah tak imam, tegur je, tuan-tuan. Saya cakap tu je. Patut kadang-kadang ni tak imam ke masjid ni, berhentilah kita. Tuan-tuan, muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Ini yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Apatah lagi kita dah melangkah masuk tahun seterusnya, tuan-tuan. Dari sudut umur kita pun kita duk kira berdasarkan kalender Masihi, tuan-tuan, ya. Dah tanya tahun berapa tahun hijrahkah kita dilahirkan? Tak ramai boleh jawab, tuan-tuan, ya. Sebab kita tarikh lahir kita pun tulis dalam kalender Masihi. Jadi bila masuk tahun baru, tuan-tuan, bermakna kita usia kita meningkat, ajal kita makin dekat. Ajal ni dia berhenti. Katakan umur kita 63, tali tarik 63 inci, potong senti. Sekarang tinggal berapa inci dah, tuan-tuan. Tiba-tiba dah habis, dah sampai 63. Ada lagi aku ni. Sambung pula tali, tuan-tuan, depan. Tarik depan, nak sambung 10 inci rasanya macam over sangat. Ya, jadi 73, over sangat. Tak apalah, tarik 10 inci pula. Ya. Tambah lagi, kerat balik, tuan-tuan.
Kalau beginilah kita fikir tuan-tuan, maknanya Allahu Akbar. Apa yang kita buat semuanya kerana Allah. Sebab apa? Kita ingatkan akhirat. Kita buat kerana Allah, bukan kerana manusia, bukan kerana apa tuan-tuan. Kerana Allah. Sebab apa? Kita bakal menuju ke negeri akhirat. Semua kita. Tak ada yang terkecuali tuan-tuan. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Sebab itu peringatanlah sebagai tazkirah bagi diri saya dan juga kita semua tuan-tuan. Masuk melangkah tahun bermakna kita semakin dekat dengan ajal kita. Kita tidak tahu tuan-tuan, boleh jadi tahun inilah tahun kita diberi oleh Allah SWT peluang untuk hidup lagi atas muka bumi ini. Barangkali ataupun nak buat satu muhasabah yang sentap yang datang pada diri kita tuan-tuan, senaraikan. 2022 berapa orang yang kita kenal dah meninggal tuan-tuan? Buat sikit sebagai tazkiratan liman yakhsha, sebagai peringatan kepada siapa yang nak ada rasa takut tuan-tuan. Tulis sikit. Mak pokda member sekelas dulu orang panggil dia pokda D contohnya, tak ada dah tahun lepas meninggal. Tak payah jauh tuan-tuan, ni masjid kita ni tuan-tuan. Selang sehari selang 2 hari ada je orang meninggal. Ngurusnya tuan-tuan. Maknanya itulah realitinya. Dia orang jadual dia dah sampai, kita ni bila tak tahu tuan-tuan. Sebab itu bersedialah. Persediaan ni kena ada. Dan kena ingat, Nabi pesan iksiru, perbanyakkanlah mengingati pemutus segala kelazatan duniawi, iaitu kematian. Tuan-tuan dirahmati Allah, mudah-mudahan tuan-tuan dengan begitu kita lebih bersiap untuk menuju ke negeri akhirat. Tanpa kita tinggal dunia ini, dalam kita menuju negeri akhirat tuan-tuan, janganlah tinggal dunia pula. Sebab dunia inilah tempat dia mazra'atul akhirah, tempat kita bercucuk tanam untuk menuju negeri akhirat. Di sinilah tempat kita beramal. Kita ni tuan-tuan hidup 2 kali, mati 2 kali. Duduk alam mati ni tuan-tuan 2 kali, duduk alam hidup ni 2 kali. Pertama, sebelum kita dilahirkan, kita duduk alam roh. Kemudian roh kita ditiupkan ke dalam rahim ibu kita, pada janin kita tuan-tuan. Maka hiduplah kita. Umur 120 hari, ditiupkan roh. 4 bulan tuan-tuan. Ditiupkan roh, kemudian lahirlah kita. Maka kita berada di alam kehidupan yang pertama. Kemudian kita diberi tempoh. Nabi kata a'mari ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku sekitar 60 hingga 70 tahun sahaja. Dan sedikit saja di kalangan mereka yang lebih daripada 70 itu. Ada, tapi tak ramai tuan-tuan. Dalam tempoh 60-70 meninggal pula kita tuan-tuan barangkali. Maka berpindahlah kita kepada alam roh sekali lagi. Dan ketika itu kita menunggu untuk pergi ke stage yang seterusnya, iaitu kehidupan yang kekal abadi, iaitu negeri akhirat. Yang itu tak ada pengakhiran dah tuan-tuan. Mana kita diberi chance 2 kali mati, 2 kali hidup. Hidup di dunia ni sekali, hidup di akhirat selama-lamanya. Di dunia ni sementara je, tapi hak ni lah yang dikejar oleh manusia kebanyakannya, sehingga dia lupa bahawasanya dia akan mati satu hari nanti. Bila ingat akan mati satu hari nanti tuan-tuan, masa tu baru fikir, ya ini halal, ini haram. Tapi kalau tak ingat mati tuan-tuan, barangkali tak fikir ni halal, ni haram, ni boleh, ni tak boleh. Sebab dia fikir hidup je tuan-tuan. Kalau fikir mati, Allah, kalau aku mati tengah buat dosa ni, kau nak raya gamuknya. Ni tengah terima rasuah ni. Ni tengah terima apa? Tengah main nombor ekor ni. Tengah berjudi, tengah, contohlah tuan-tuan. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Jadi syukur alhamdulillah Allah beri lagi peluang kepada kita untuk terus kita menambahkan lagi amal ibadah pengabdian kita kepadanya. Mudah-mudahan tuan-tuan, dengan masuknya kita ke tahun baru ini, kita menjadi lebih baik dan lebih banyak amalan kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita sambung tuan-tuan pengajian kita pada tahun lepas. Kita berhenti, kita sambung di muka surat 646 di bawah tajuk golongan zimmi, iaitu orang kafir yang tinggal di negeri umat Islam yang mana mereka ini patuh, taat, baik. Tuan-tuan,
Untuk jemaah kita yang mungkin sekali-sekala kita membincangkan kitab halal haram dalam Islam, ya tuan-tuan. Kita dalam tajuk besarnya halal haram dalam kehidupan umum seorang muslim. Jadi hari ini tajuk kita ialah kafir zimmi atau golongan kafir zimmi yang tinggal di negeri umat Islam yang mana mereka ini taat patuh, mana dia baik, macam rakan sekerja, ya, dan member sekelas dan sebagainya. Baik. Segala ketetapan ini meliputi kesemua kaum ahli kitab walau di mana jua sekalipun mereka berada. Namun bagi mereka yang bermastautin di bawah naungan kerajaan Islam, terdapat satu perkara yang khusus bagi mereka. Mereka inilah yang dikenali dalam istilah syarak atau dalam Islam disebut sebagai ahlud dhimmah, iaitu kafir zimmi, yang membawa maksud golongan yang menetapkan perjanjian. Kafir zimmi ni dia ada meletakkan perjanjian, maknanya yang berjanji, ya. Dalam fiqh siasat syariah oleh Al-Ambari menyebut ahli zimmi ini atau kafir zimmi ini ialah kaum, iaitu mereka adalah terdiri daripada kaum Yahudi, Nasrani atau Majusi dan lain-lain yang tinggal di negara Islam secara tetap, permanen. Golongan ini diakui oleh pemerintah akan agama mereka. Kita tahu tentang agama mereka dengan syarat mereka mestilah patuh kepada sistem perundangan Islam dalam aspek muamalah dan hukum mahkamah Islam. Ini kata dalam fiqh siasat syariah, fiqh politik syarak oleh Al-Ambari, yang menyebut tentang takrifan ahlul zimmah ataupun kafir zimmi. Ini tuan-tuan, ya. Jadi ada syarat, maknanya ada perjanjiannya di situ. Maknanya bukan hanya sekadar maknanya mereka tidak beriman semata-mata, tapi dalam mereka duduk di sebuah daulah Islamiah, negara Islam, mereka hendaklah menetapkan satu perjanjian, maknanya mereka berpegang pada janji tersebut. Ianya merupakan satu perkataan yang diguna pakai bagi mereka yang menunjukkan bahawa mereka sudah memberikan janji setia kepada Allah SWT, Rasulnya dan kepada kaum muslimin, bahawa mereka akan menjalani hidup di bawah naungan pemerintahan Islam dalam keadaan aman dan sentosa. Bukan dia pula yang nak menghancurkan atau memusnahkan atau memerangi Islam. Kalau mereka itu bertindak untuk memerangi Islam atau cuba menghapuskan Islam, maka mereka bukan lagi zimmi, tapi mereka adalah harbi. Itu beza dia, tuan-tuan. Dia ada lawan kepada zimmi adalah harbi, ya, kafir harbi. Mereka dikira dengan istilah baru, iaitu warga negara di dalam negara Islam. Kalau digelar sebagai mustautin, dia kadang-kadang dia digelar bumi putih, warga negara, digelar mustautin. Mustautin ni orang yang menetap satu tempat dalam tempoh yang agak lama, akhirnya menjadi orang tempatan. Mustautin asal perkataan watan. Watan inilah negara, ya. Dan akhirnya dia menjadi mustautin, orang yang menjadi beransur menjadi warga negara. Golongan muslimin telah memutuskan sejak abad pertama sehingga ke hari ini bahawa mereka mempunyai hak yang sama dengan apa yang dimiliki oleh kaum muslimin, dan akan dihitung ke atas diri mereka seperti yang dihitung ke atas diri kaum muslimin, kecuali apa yang berkaitan dengan urusan agama dan akidah, yang melibatkan urusan akidah Islam. Maka Islam akan membiarkan mereka hidup bebas dengan apa jua pegangan yang dipercayai oleh mereka, dengan tiada sebarang campur tangan oleh agama Islam dalam konteks ini. Nabi SAW meninggalkan pesanan yang lengkap dan menyeluruh, maknanya mencakupi keseluruhan terhadap hukum ataupun terhadap perkara berkaitan kepada golongan ahli dhimmi ini, serta mengancam, Nabi beri ancaman sesiapa yang melanggar pesanan ini akan ditimpa kutukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan seksaan. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam Al-Awsat dan dengan sanad yang baik, Nabi SAW bersabda, man adza dhimmiyan faqad adani wa man adani faqad adallah.
Barang siapa yang mengganggu ataupun menyakiti orang zimmi, mana orang kafir zimmi, maka samalah seperti dia mengganggu aku atau menyakiti aku. Maka barang siapa yang telah menyakiti aku, maka dia sama seakan menyakiti Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai begitu tuan-tuan, jaminan orang yang bukan Islam bila mana duduk di dalam sebuah negara Islam. Jadi, dalam konteks zaman Nabi SAW ialah di Madinah. Kerana di Madinah itu terdapat kaum Yahudi antara mereka. Dan ada di sebahagian mereka itu dia tergolong golongan orang yang musyrik, maknanya dia tidak beriman. Munafik dia dasar pada asasnya bersyahadah. Mereka datang solat dengan Nabi. Cuma mereka menyembunyikan kekufuran dalam hati. Hak yang di dalam tu bukan bidang kita tuan-tuan. Awak ni munafik ini kita. Jadi yang hak dalam tu urusan dia dengan Allah SWT. Kita secara zahir, orang munafik kalau dia mati, hendaklah dia dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dikebumikan. Sama seperti mana seorang Muslim yang lain. Maka dia dalam di konteks itu orang munafik tetap dianggap sebagai Muslim, tapi mungkin tidak duduk dalam kumpulan mukmin. Dia Muslim yang munafik, tuan-tuan. Macam kisah Abdullah bin Ubay bin Salul Al-Khazraji, tuan-tuan, daripada suku kaum Khazraj. Jadi di Madinah itu sendiri, kalau di zaman Nabi SAW, antara orang-orang Yahudi yang ada 3 puak Yahudi yang dominan, iaitu suku kaum Bani Quraidah, Bani Nadir dan juga Bani Qainuqa. Ini 3 puak Yahudi yang ada di Madinah. Mereka hidup bersama dengan umat Islam yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Tetapi tuan-tuan, inilah perangai Yahudi, sikit demi sikit akhirnya mereka memukuli banyak perkara dalam perlembagaan Madinah yang dimeterai bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa hijrah. Sebab Nabi SAW bila hijrah ada 3 perkara besar yang utama, yang teras yang Nabi laksanakan. Pertama sekali ialah mempersaudarakan orang Muhajirin dan juga Ansar. Yang kedua, membina masjid, Masjid Nabawi, Masjid Nabi. Dan yang ketiga, membentuk piagam Madinah atau perlembagaan Madinah. Jadi 3 perkara inilah menjadi asas ketika mana hijrah Nabi SAW ke Madinah Al-Munawwarah. Baik. Jadi asalnya orang Yahudi mereka bersama-sama dengan umat Islam. Kalau Madinah diserang oleh orang luar, tetap mereka akan bersama berperang mempertahankan Madinah Al-Munawwarah. Itu peringkat awalnya, tuan-tuan. Tapi sikit demi sikit orang Yahudi mula berpakat dengan orang musyrik itu ini. Akhirnya tuan-tuan, membawa kepada tak ada seorang lagi pun Yahudi yang akhirnya tinggal di Madinah, kerana mereka telah melakukan banyak pengkhianatan dan juga pelanggaran, memungkiri piagam atau perjanjian yang telah mereka meterai bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu demi satu keluar, tuan-tuan. Sehingga kalau tak silap saya, yang terakhir sekali ialah Bani Qainuqa. Itu last sekali, tuan-tuan. Puak daripada Bani Qainuqa last sekali. Itu pun Nabi SAW dan juga umat Islam telah mengepung mereka ini selama 10 hari sehingga mereka terputus bekalan. Habis tak terlibat benda dan mereka surrender, serah. Maka mereka diberi peluang tinggalkan Madinah, dan bawa apa saja yang boleh. Apa saja yang boleh dibawa, mana tak boleh datanglah lepas itu. Jadi dengan apa tunggangan hak tu je dia boleh bawa, tuan-tuan. Yang lain semua kena tinggal 24 hour. Ingat tuan-tuan, notis 24 jam ni zaman kita je. Zaman Nabi dah ada, tuan-tuan. Mereka diberi notis ataupun diberi amaran keluar segera daripada Madinah. Itu yang akhirnya mereka lari, membuka penempatan di Khaybar, dan kebanyakan mereka ke Khaybar. Jadi Khaybar itu akhirnya berlaku kemudian peperangan antara kaum muslimin dan juga orang Yahudi di Khaybar, tuan-tuan. Itu dalam sirah lah, tuan-tuan. Baik. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Man adza zimmiyan fa ana khasmuhu." Sesiapa yang cuba mengganggu atau menyakiti orang kafir zimmi, fa ana khasmuhu, maka aku adalah musuhnya. Maknanya Nabi berjaminan. Dia baik, cuma dia tak beriman saja. Hidayah ni, tuan-tuan, milik Allah.
Dia baik. Macam kita dalam perjalanan kita barangkali ada yang tidak Islam, tapi mereka tetap sebagai ahli masyarakat di sini. Tuan-tuan, bahasa kita panggil ahli qaryah, tetapi tak kita sebab ahli qaryah ni biasa kita berkait rapat dengan masjid. Maknanya sebenarnya qaryah itu adalah maksudnya kawasan tempat. Dia daripada qaryah pergi pada mukim. Ini dalam istilah Arab, tuan-tuan. Daripada qaryah dia pergi pada mukim. Mukim lebih besar daripada qaryah. Baik. Jadi Nabi kata siapa yang cuba menyakiti zimmi fa ana khasmuhu, maka aku adalah lawan dia. Mana seolah macam Nabi menganggap dia adalah sebagai seolah mereka ini memusuhi Nabi SAW. Wa man kuntu khasmuhu khasmatuhu yaumal qiyamah khasamtuhu yaumal qiyamah. Dan barang siapa yang menjadi musuhku, maka aku akan memusuhinya kelak pada hari kiamat. Ya, di dunia dia memusuhi Nabi SAW, ke akhirat besok sama. Tuan-tuan, ya. Dan Nabi SAW bersabda lagi, man zalama mu'ahadan aw intaqasahu haqqan aw kallafahu fawqa taqatihi aw akhadha minhu syai'an bighairi tibi nafsin minhu fa ana hajijuhu yaumal qiyamah. Siapa yang menganiaya seorang kafir mu'ahad. Mu'ahad ini yang telah orang kafir yang meletakkan perjanjian. Ini sama konteks dalam kafir zimmi, tuan-tuan. Nabi kata apa? Siapa yang menzalimi atau menganiayai seorang kafir mu'ahad, atau mengurangi haknya, atau membebaninya dengan sesuatu yang tidak tertanggung olehnya, ataupun mengambil daripadanya sesuatu tanpa senang hati, maka aku sendiri akan menjadi pembelanya pada hari kiamat kelak. Nabi akan mempertahankan dia pada hari kiamat kelak. Fa ana ajiju yaumal qiyamah. Betul ya? Jadi maknanya kita tak boleh asal nampak non muslim ni tak apa, ni cahaya nak alik punya. Ya. Bala kita kebas pun tak ada hal kita. Dak tuan-tuan ya. Isi minyak tengok tokek ni memang ya non muslim. Kita bubur minyak RM30, tapi dah RM30 jalan lagi. Ya, RM70 masuk dalam tangki kita. Pandang kiri, pandang kanan, 70 berhenti, kita pun masuk. Tak apa ni, ya. Ini bukan kedai orang Islam ni kata ni. Kita pun lari tuan-tuan. Tak boleh. Ya. Dalam bab itu, hatta non muslim sekalipun hak dia tuan-tuan, kena bayar. Kalau tidak jadi hutang. Saya ada RM30 je, nyauk rubuh lagi sampai RM70 tu berapa ya? Jadi hari lain lah saya ada duit RM30 je. Sama ada dia halal kan, payah juga tuan-tuan, RM40 nak halal ya? Ataupun bayar hari lain lah, buat perjanjian lah tuan-tuan ya? So, itu kaedah dia, tetap untuk menghalalkan. Jangan fikir minyak kita tak minum tuan-tuan. Tak apa, bukan minum apa. Tak tuan-tuan, jangan tu buat. Sebab ada minyak tu esok meletup kereta. Ya, ataupun jam enjin dibuat je tuan-tuan. Nauzubillah. Itu kena jaga-jaga. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Pada khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakan kesemua hak. Jadi dalam apa boleh sebut hak untuk kafir zimmi ini tuan-tuan. Dalam fiqh siasat syariah menyebut antara hak ahli zimmah ini atau ahli zimmi ini ialah satu, mematuhi perjanjian perlindungan. Tidak boleh kita memaksa mereka memeluk agama Islam. Tidak boleh membinasakan rumah ibadat mereka, gereja mereka ataupun apa rumah ibadat mereka. Melindungi dan mempertahankan mereka. Baik dan bersimpati dengan mereka tanpa mengasihi mereka. Terbaik kita simpati, tapi janganlah melampau-lampau pula ya. Sebab apa? Apa nama Al-Quran menyebut tuan-tuan ya, Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Dan mereka yang bersama dengan Muhammad ini tegas terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum. Tetapi hendaklah berkasih sayang, berlemah lembut sesama muslim.
Itu kaedah dia. Ini terbalik. Dengan non-Muslim, kita lemah lembut. Dengan orang Islam, kita ramai lagi tegas lagi, tuan-tuan. Ini menyanggahi ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Allah sebut dalam Al-Quran. Jadi, kalau nak jadi pengikut Rasulullah SAW, dia mesti asyidda'u 'alal kufar, tegas. Bukan maknanya tak tegas. Maknanya dalam arti kata apa? Kita boleh bersimpati, kita boleh berbuat baik kepada mereka tanpa ruhama, tanpa rasa kasih sayang. Itu kaedah dia. Maknanya kasih sayang ni macam kita sesama kita, tuan-tuan, sesama Muslim. Itu beza dia, ya. Sebab itu perkataan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Pemurah Allah ini, tuan-tuan, kepada semua makhluk dia. Islam ke tak Islam ke, beriman tak beriman, tetap mendapat rahman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tak adalah pula dia tak Islam tiba-tiba makan tak dapat. Ya, oksigen sedut-sedut tak dapat. Pasal apa tak dapat oksigen? Ini mesti tak masuk Islam. Dah, tuan-tuan, ya. Sama je. Silat-silat dari rezeki, tuan-tuan, dia jauh lebih banyak daripada kita. Ya, rumah dia jauh lebih besar. Barangkali ada lebih dalam rumah dia. Ya, kaya-raya dia. Tuan-tuan, kita hak surau ke masjid hari-hari bawa motor buruk, tuan-tuan. Ya, itu pun start dekat 5 minit baru hidup. Itu Rahman, maknanya untuk di dunia sahaja. Ar-Rahim, itu perkataan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahim, ya, pemurah. Jadi pemurahnya Allah. Yang kedua, Maha Penyayang. Tadi Maha Pemurah, semua makhluk dapat. Tapi penyayang Allah hanya untuk mereka yang beriman saja. Tuan-tuan, itu beza dia. Sifat mengasihani ini, menyayangi ini hanyalah khusus sesama untuk mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jelasnya. Kemudian yang ke-6, darah dan harta mereka terpelihara. Dia duduk dalam negara Islam, bagi orang zimmi ini, ya, darah dia macam nyawa lah, ya. Dia ada hak untuk hidup, ya. Hak untuk, maknanya dia anggap sebagai darah dia itu tak boleh ditumpahkan semena-menanya, semudah-mudah, tak boleh. Dia hak untuk hidup, dia ada hak. Kemudian harta mereka juga terpelihara. Itu tadi, ya. Jangan sebab dia bukan, ni tak ada, ini bukan orang Islam punya, ni bala je lah, ya. Tak boleh, tuan-tuan. Mereka tetap, harta mereka tetap juga akan terpelihara seperti mana terpeliharanya harta kita. Dan ketujuh, haram menzalimi mereka. Haram menzalimi mereka. Ini dalam fiqh siasat syariah menyebut antara hak-hak ahli zimmah ataupun kafir zimmi. Sedangkan kewajipan golongan ini pula ialah setiap lelaki diwajibkan membayar jizyah setiap tahun sebanyak 1 dinar dalam mazhab Syafi'i. Ini, tuan-tuan, kena apa? Kena tengok balik, ya. Tapi jizyah ni sebenarnya adalah cukai kepada negara Islam. 1 dinar ini terletakkan. Jadi ini kena bincang balik apakah konteks cukai yang dibayar oleh rakyat Malaysia ni, ya, adalah setara dengan apa yang disebut sebagai 1 dinar. 1 dinar ni duit emas, tuan-tuan, ya. Seperti mana disebut dalam mazhab Syafi'i. Ini kena semak balik, tuan-tuan, ya. Kemudian mereka mestilah menghormati Islam. Jangan cuba pula, ya, mempertikaikan Islam yang diamalkan oleh negara Islam. Dia pula lebih-lebih dengar bunyi azan tak boleh, itu tak boleh, ya. Tuan-tuan, ini hak kewajipan golongan ini pula terhadap, kerana mereka berada dalam negara Islam. Mereka mestilah menghormati umat Islam. Mereka tidak boleh menyebarkan syiar mereka dan kepercayaan karun. Maknanya agama mereka, kepercayaan mereka itu hanya untuk mereka saja. Jangan disebarkan kepada dia pula cuba tarik orang Islam menjadi pengikut mereka. Ini dah dianggap sebagai itu yang kita ada berdasarkan, tapi kita pandang orang agama lain, pandang dengan pandangan sebagai masyarakat. Ya, lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau ada mereka cuba ambil take over, ya, menyampaikan dakwah agama mereka itu kepada umat Islam, mengedarkan risalah kepada ajak pula itu ini tuan-tuan, ini dah terkeluar daripada syarat-syarat yang patut dilaksanakan oleh seorang ahli zimmi, ya. Dan yang keempat, mereka tidak boleh menghina Al-Quran
kitabullah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada di kalangan mereka ini cuba menghina Al-Quranul Karim, cuba menghina sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka telah cuba merobek. Ini tuan-tuan cerita ni hak berlaku di zaman Nabi SAW kepada golongan orang-orang Yahudi, dan sebahagian orang-orang musyrik yang berada di Madinah dulu, tuan-tuan. Asalnya okey, perjanjian ada, bersetuju begitu begini, tapi mereka dah mula menghina Islam. Antaranya kisah seorang wanita Islam yang ditarik pakaiannya, tuan-tuan, sehingga terbuka auratnya di pasar Bani Kainuqa, kalau tidak silap saya, tuan-tuan. Sehingga berlaku kes seorang pemuda Islam membela wanita yang telah dipermainkan oleh orang-orang Yahudi di situ. Pasar ni maknanya pergi beli apa semua, tuan-tuan. Dia ada Jewish town, macam kita ada China town, India town, Malay town, tuan-tuan. Di sana zaman itu dia ada. Di pasar ni memang orang Yahudi, tapi kerana kita duduk satu masyarakat, pergi beli di situ. Mereka telah cuba menghina seorang wanita muslimah, sehingga seorang pemuda Islam ketika itu, maaf saya terlupa nama ni, tuan-tuan, dia bertindak mempertahankan wanita itu, dan berlaku juga Yahudi tadi terbunuh, tuan-tuan. Sebab kerana mempertahankan akidah ataupun mempertahankan syariat, kerana seorang wanita Islam telah pun dipermain-mainkan. Ini telah mempermainkan Islam. Itu cerita dia. Jadi mereka tidak boleh menghina kitabullah dan juga tidak boleh menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijaga, tuan-tuan. Ini antara apa yang disebut dalam fiqh siasah asy-syar'iyyah dalam membicarakan hak ahli dhimmah ataupun golongan kafir dhimmi. Baik. Pada khalifah Rasulullah SAW telah melaksanakan kesemua hak bagi ahli zimmah ini, serta melindungi kehormatan mereka yang bermastautin di negara Islam daripada golongan bukan Islam. Sampai itu para fuqaha Islam juga menjelaskan tentang kewajiban menjaga hak dan kehormatan ini, meskipun terdapat beberapa perselisihan pendapat dalam mazhab masing-masing. Syihabuddin Al-Qarafi yang merupakan seorang ahli fiqh mazhab Maliki berkata, sesungguhnya terdapat janji setia daripada golongan dhimmi yang mewajibkan beberapa hak yang mesti dijaga. Ini kerana mereka hidup di dalam lingkungan kita, dalam lindungan kita, serta berada dalam naungan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, serta di bawah naungan Islam. Sesiapa yang mengganggu mereka sekalipun dengan sesuatu perkara yang buruk, atau melakukan penghinaan terhadap kehormatan salah seorang daripada mereka, atau apa jua jenis daripada penganiayaan, maka mereka itu telah mensia-siakan naungan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya serta naungan agama Islam. Ini apa disebut dalam kitab Al-Furuq oleh Imam Al-Qarafi, Syihabuddin Al-Qarafi. Ibn Hazm yang merupakan seorang ahli fiqh daripada kalangan golongan mazhab Zahiri, berkata, sesungguhnya sesiapa yang dikira sebagai ahli dhimmi lalu datang seorang ke negeri kita untuk memerangi golongan zimmi itu, maka wajiblah ke atas kita untuk bangun mempertahankan mereka dengan senjata dan segala kekuatan yang ada pada mereka terhadap, sehingga sanggup bermati-matian untuk mempertahankan hak-hak ahli zimmi tadi. Mana dengan syarat dia seorang yang cukup syarat dia, tuan-tuan, untuk menjadi ahli dhimmi, menjaga hak kita, sama-sama mempertahankan negara, sama-sama tidak memerangi Islam, tidak memusuhi Islam, tidak menghina Islam, kitabullah dan seumpamanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, demi menjaga sesiapa yang berada dalam naungan Allah, dalam perlindungan Allah, jaminan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, manakala menyerahkan mereka kepada musuh adalah satu perbuatan yang sama seperti mengabaikan akad janji setia yang dibuat dalam naungan tersebut. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi itu, tuan-tuan, hukum
berkaitan dengan ahli dhimmi atau kafir dhimmi yang perlu kita fahami, tuan-tuan. InsyaAllah pada halaqah yang akan datang kita bincang tajuk memberi walak ataupun memberi kepimpinan dalam perkara-perkara tertentu kepada golongan bukan Islam. Apakah yang disebut oleh fiqh ataupun disebut oleh Islam, seperti mana yang dibicarakan dalam kitab Halal Haram, Al-Halal wal Haram fil Islam, Dr. Yusuf Al-Qardawi almarhum, Dr. Yusuf Al-Qardawi. InsyaAllah kita jumpa lagi pada halaqah yang akan datang, insyaAllah. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang yang ta'im kelemahan diri saya sendiri, mohon ampun, mohon maaf. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.